Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey. So, dia punya selamat malam tu macam kau nak tidur kan Azwan ni. Okey, kita mulakan kelas dengan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Alright. So, Cikgu harap yang baru masuk tu dah print ataupun dah cetak kelayan ataupun handout yang cikgu bagi kat situ. Cikgu bagi kat dalam grup WhatsApp pagi tadi, tengah hari tadi cikgu bagi 12 ke. Okey, harap semua dah print. So, ini kita akan bincangkan mengenai ujian, salah satu set ujian akhir yang cikgu dapat daripada buku. Okay, kita try soalan-soalan ni lah. Walaupun awak tak ada ujian akhir ataupun ujian PT3, at least kurang-kurangnya kita boleh tahu tahap mana pemahaman awak dalam matematik menengah rendah ni. Iaitu Form 1, Form 2 dan Form 3. Okay. Alright. So kita buka sekejap. Okay. So, kalau yang dah print tu, kan kita dah print. Dah cuba ke soalan-soalan ni? Belum. Belum? Kenapa belum? Sikit je. Adalah sikit. Yang senang-senang. Yang senang-senang. Oh, okey. Yang senang-senang. Okay, kita tengok yang senang-senang. Okey, kita tengok step yang soalan. Okey, untuk yang ni adalah format sebelum PT3 tahun lepas. So dia punya tu tak adalah macam tamat PT3 lah. Dia rasa secara roughly dia punya soalan tu just subjektif. Dia tak ada soalan objektif. Kalau PT3 tahun lepas dia ada bahagian A, bahagian B dengan bahagian C. So ini dia masa ni yang dia buat soalan tu dia belum keluarkan lagi format PT3 tu. Okay, tapi tak apa. Dia punya kandungan dia boleh dikatakan semua yang mengena lah. Walaupun dia tak sama format. Okay. Right. So kita tengok. Cuba soalan nombor 1 dulu. Tandakan, right, bagi persamaan linear dan tanda pangkal untuk persamaan bukan persamaan linear. Dah kemat dah? Okey. Soalan yang satu Roman ni, adakah dia ada persamaan linear ataupun bukan? Adakah nombor 1 ni persamaan linear? Ya. Entah. Ya. Entah. Ya. Ya eh? Ya. Okay, Luffy. Wallahualam. Wallahualam. Dia punya jawab nak ngelak. Okay. So kita tengok daripada konteks soalan tu, daripada persamaan tu, dia bagi H. Okay. Jadi kita ada H. Lepas tu kita lakukan H tolak 2 sama dengan 5. Okay. Kalau kita jumpa bracket, apa kita kena buat? Pecah kurungan. Pecahkan kurungan ataupun kita kena kembangkan lah. Okay. Kembangkan akan jadi apa ni? H kuasa 2. H kuasa 2. Tolak 2H. Tolak 2H sama dengan 5. 5. Okey, sekarang jadi persamaan apa?
persamaan. Persamaan apa tu? Linear. Linear. Ni persamaan kuadratik. Kenapa cakap persamaan kuadratik? Sebab kuasa tertinggi dia adalah kuasa 2. So dia bukan persamaan linear. So ada pangkah lah. Okey. Pangkah. Okey. Kita tengok nombor 2. Adakah dia persamaan linear? Ya. Yes. Dia adalah persamaan di linear. Bagaimana pula dengan nombor 3? Bukit kot. Okey. Dia macam nombor 1 juga. Dia ada bahagi kat bawah kan. Okay. So kita tulis balik lah. Okay. So 8 tambah M sama dengan 2 bahagi M. Okay. So kita nak jadikan dia, nak buang M yang ada kat bawah 2 tu. Apa kita buat adalah kita mendarabkan semua sebutan tu dengan M. Okay. Jadi hilang M kat bawah tu. Ya, dia akan hilang M. So depannya akan jadi, kalau kita darabkan 8 akan jadi 8 apa? 8M. 8M tambah M kuasa 2. M kuasa 2 sama dengan 2. 2. So adakah ada persamaan kuadratik? Persamaan linear? Okey. So dia bukan persamaan linear. Tapi dia persamaan apa? Persamaan kuadratik. Kuadratik. Dramatik. Retorik. Okey. Soalan B. B ni dia tanya mengenai hasil darab dengan bahagilah. Okey, ni nombor negatif semua. Okey, untuk soalan pertama, apa kita nak buat dulu? Kita kena selesaikan yang mana dulu? Yang Kurungan. satu. Dalam kurungan dulu. Dalam kurungan. So dalam kurungan kita selesaikan dapat apa? Dapat apa kalau kurungan? Negatif 3. Negatif 3. Okey. Darabkan dengan 2.5. Dah bahagi. Okey. Kalau jumpa bahagi kat sini, apa kita buat? Kita tukarkan dia punya bahagi tu jadi darab. Dengan syarat yang belah belakang tu, belah kanan dia mesti kita terbalikkan kalau ada pecahan. So kita akan dapat 4/3. Okey, 4/3. 3. Lepas tu awak darabkan yang biasa. 4 darab negatif 3, darab 2.5, darab dengan 4/3. Okey. Apa jawapan dia? 4 darab negatif. Negatif 40. Negatif 40. Negatif 40. Okey. Betul? So, dia potong sini, potong sini. So, 4 kali 2.5. Dapat 10. Darab dengan 4. So, dapat negatif 40. Okey, betul? Seterusnya, punca kuasa 225 tolak dengan punca kuasa 3 negatif sifar kumpulan sifar 64.
15.4. Mana? 15.4. 15.4. Cikgu, macam mana boleh dapat negatif 40 yang nombor 1? Okey, macam mana boleh dapat negatif 40 Okey. Cikgu refresh back. Macam mana dapat 40? Okey. Okey, mula-mula kita potong yang 3 ni sebab dia darab kan. Kalau darab ada dengan bawah ni, kita boleh potong ni. Sini jadi negatif 1. Okey. So, 4 darab negatif 1 dapat negatif 4. Darabkan dengan 2.5. Darab dengan 4. Okey, 4 darab negatif 4 darab 2.5 dapat negatif 10. Darab dengan 4. So, kita dapat negatif 40. Okey. Okey. So, yang tadi kita ada apa? Macam mana dia? Okey, so kita ada punca kuasa 225. So kita akan dapat 15. Tolak dengan punca kuasa 3 bagi 0.0064 ni akan jadi negatif 2/5 ataupun kalau kita boleh tulis adalah negatif 0.4. Okey. So negatif darabkan dengan negatif dapat positif. So 15 tambah 0.4. So kita akan dapat 15.4. Boleh? 15.4. Okey. Seterusnya soalan C. Bahagian 1 di ruang jawapan menunjukkan sebuah trapezium PQRS. Banyak ni tak masuk lagi. Menunjukkan sebuah trapezium PQRS. Pada ajas tersebut, lukis lokus titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis SR dan garis SP. So kita nak lukis lokus. Lokus kat sekolah dah belajar ke belum? Lokus. Dah Dah. kan? Okey, tuition cikgu tak ajar lagi, tak sempat nak ajar. Okey, sebab tu kalau dekat kalau betul lokus tu kena lukis. Dia susah sikit lah. Okey. So, macam mana kita nak buat soalan ni? Mula lokus titik X yang bergerak dengan jaraknya sentiasa sama dari SR dan garis SP. SR dengan SP. SR dengan SP. Okey. So kalau ambil jangka lukis, dia kena ada jangka lukis lah. Kisahnya dia kena pakai jangka lukis. So, macam mana kita nak dapatkan SR dengan SP ni bergerak sama? Okey. Ambil jangka lukis. Jangka lukis tu, pensel dia dekat sini. Okey. Pensel dekat situ. Yang ni dia punya jarum dia. Okey. So, letakkan jarum di S, pensel di P, dan bila awak awak gariskan, dia akan jadi melengkung gini. Okey, dia garisan melengkung. So, maksud lokus X adalah yang di sini. Ini adalah dinamakan sebagai lokus X. Dia sentiasa lokus X bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa berada pada garis
SR dan SP. Sekejap. Yes, SR dan SP. Okay. Lokus titik X. Lokus titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm dari titik Q. Okay. Dari titik Q. Okay. Dari titik Q. So, abang ambil daripada jangka lukis awak tu, letakkan jarum di sini. Jarum jangka lukis tu. Lepas tu awak ambil yang pensel tu. Pensel ni awak tu. Pensel lip. Okay. Jarak daripada ni ke sini awak ambil 2 cm. Dan awak luarkan, kebakaran akan dapat sini lah. Dia akan lengkup di sini. Okay. Suruh pakai warna biru lah. Sama. Biru. Okay. Okay. So jarum dan tu. So 2 cm. Buat lengkung. Buat bulatan. Buat lekuk namanya. Lekuk. Panjang lekuk dia. Okay. 3. Seterusnya tandakan dengan simbol X bagi persilangan di antara lokus X dengan lokus Y. Okay. Oh, maksudnya mungkin akan bersilang kot sini. Sekejap. Okay. So ini jarum. Ini pensel. Okay. So awak lukiskan jarak daripada sini adalah 2 cm. So garisan lengkung dia dekat sini. Okay. Garisan lengkung dia dekat sini. So garisan X tu yang kita boleh simbolkan adalah di situ. Macam lain pula. Macam lain pula. Sekejap. Saya dapat pertemuan ni kat ujung. Pertemuan dekat ujung Dekat di antara dekat dengan 2 cm. Sekejap, jarak daripada ni berapa? Sama tak jarak S ke P dengan S ke A? Sama tak jarak ni? S ke P, S ke A. Sama tak? Tak. Tak sama Tak. Okey. Tu lah yang Dia terkeluar. keluar Okey. Cuba balik Okey. Mula awak ambil SP dulu. Okey. SP tu letakkan bucur pensel tu kat sini. Okey, jarum dekat sini. Jarum jangka lukis tu kat situ. So awak akan dapat lekuk dia macam ni. Pusing je. Okey. Satu lagi, letakkan jarum dekat sini juga. Pensel dekat sini. Okey. So then awak akan dapat buat garisan persilangan dekat sini. Kan? Cuba buat dulu. Dapat tak ni? Dan awak ambil pembaris.
Pembaris. Okey, awak ambil pembaris. Sambungkan. Awak dapat satu garisan di sini. Okey. Untuk yang ni, okey, dah dapat tak yang garisan warna merah ni? Kelas? Yang garisan warna merah ni dapat tak? Dapat dah lebih kurang. Lebih kurang? Tak, tapi sama je kat tengah juga. Tak tengah juga eh? Hmm. Okay. Okey. Cuba ukur P ke Q berapa sentimeter? Okey, go. Rasa P ke Q berapa sentimeter ni? PQQ. Dalam buku cikgu dia itu. bagi 2 sentimeter. Kat sini sama. Sama P ke Q sama 2 sentimeter. Okey. Hmm. So awak ambil ni jangka lukis pakai warna merah lah. Warna hitam. Warna merah. Okey. Ambil jangka lukis, letakkan jarum di Q dan mata pensel tu dekat ni. Dekat P. Okey. So dia akan memintas dekat sini. Dia akan memintas garisan lurus tu. Dapat bintasan tu. Cikgu dapat 2. Dapat 2. Okey, dapat 2. Satu je kan? Dia jadi lain sikit. Dekat sini kan? Kat ujung tu. Temuan dia di hujung je. Yes. So biar aku akan dapat situ lah. Okay. Okay. So yelah, cikgu punya tak cantik sangat. Sebab Yelah, tapi lebih kurang lah. Cikgu punya, cikgu tak pakai pembaris yang jangka lukis. Awak punya ada depan mata. Okay. Okay, tu macam mana nak kita kirakan. Bukan kira kan, nak lukis lokus pada ni lah. Mana tadi? Okay. So kita pergi kepada soalan nombor 2. Nombor 2 ni apa ni? Ajar 2.1 menunjukkan sebuah segi 3 bersudut tegak PQR berdasarkan rajah di sebelah. Lengkapkan jadual di bawah. Okay, kita ada sin 30 darjah, cos 60 darjah dan tan 30 darjah. Okey. So, kita ada segitiga ni. Segitiga kecil kat situ. Okey. Okey, kat sini kita ada sudut 30 darjah. Kat sini kita ada 1 cm. Ini 2 cm. Itulah 2 cm. Yang ni kita ada punca kuasa 3 cm. Okey, basically ni adalah dia punya segitiga bersudut tegak lah. Alright. Kalau sini 90, ini 30, sini berapa darjah? Dekat P sudut dia berapa darjah? Dekat P. Dekat P berapa darjah?
60. 60 darjah. Okey. So kita tengok kat sini untuk soalan sin 30. Sin 30 maksudnya kita kena rujuk sudut 30 yang ada dekat ni. Okey, untuk rujuk kepada sudut kat 30 tu, dia punya opposite dekat mana? Apa sih? 1. 1. Okey, yang PQ ni adalah dia punya opposite. Yang dia punya hypotenuse? 2. Hypotenuse dia 2. Okey, adjacent dia? Punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Okey, sudut 30 darjah, kita nak sin. Sin kita tahu so, kan? So, iaitu sin sama dengan O bagi H. H. So, O dia adalah 1. So, 1 bahagi dengan 2. So, jawapan dia kat sini kita boleh tulis 1/2. 1/2. Okey. Kita pergi kepada tan 30 dulu. Cos ni cos 60 kan? Kita pergi tan 30 dulu. Okey, tan 30. Tan kita tahu adalah TOA kan? Okey, TOA. Okey. Tan theta sama dengan opposite bagi dengan adjacent. Okey. O dia apa kat sini? 1. 1. Okey, bagus. 1. Adjacent dia? Kuasa 3. Punca kuasa 3. So, jawapan dia adalah untuk tan 30 adalah 1 per punca kuasa 3. Okey. Then, kita pergi kepada cos 60 pula. Jadi, kita pakai 30 darjah. Ini kita pakai 60 darjah pula. Okey. Cikgu nak tanya awak. Opposite untuk 60 darjah yang mana? Punca kuasa 3. Punca kuasa 3 ni adalah opposite dia. Okey. Hypotenuse dia? 2. 2. So ini adalah hypotenuse. So adjacent dia adalah satu lah. Okey. Cos. Cos adalah cah lah. Kan? Dah. Cah. So cos theta sama dengan A bagi H. Okey. So A berapa kat situ untuk 60 darjah? Punca kuasa 3. Punca kuasa 3. 3. Are you sure? 2/2. Satu. Opposite. 1. Okey. Hypotenuse dia? 2. 2. So, cos 60 darjah sama dengan 1/2. So, nanti awak akan belajar masa form 4 nanti. Nyatakan bahawa sin 30 ni adalah sama dengan cos 60 darjah. Nampak? Nilai dia 1/2. Sebelah pun 1/2. Sama kan? Okey. Ni dinamakan sudut pelengkap. Masa form 1 awak belajar sudut pelengkap. Okey, kita pergi kepada soalan nombor yang B tu. Cuba buat dulu. Cikgu nak tengok. Semua kena buat.
Okay, nanti hantar kat WhatsApp cikgu jawapannya. Nak kena buat satu ke kena buat dua-dua sekali? Dua-dua. Okay. Okay. Dah ke? Ush. Okay. Oh, Dina dah bagi. Okay, kita tak. Ya, apa dia? Chat ni nak PM tepi. PM tepi. Ni nak PM tepi sekejap awak ada nombor telefon cikgu kan? Nombor telefon, nombor grup adalah. Nombor group ada. Okay. Grup. Okay, nampak tak kat belakang cikgu tu? Ada nombor telefon.
Yang tekan Kat belakang background cikgu kan ada nombor telefon tu. yang 6010 tu. 019 tu nampak kat bawah. Oh, dah nampak. Nampak tak? Kan cikgu nak baca kan? Dapat. Ya, saya Cikgu dah bagi depan tu. Okey, Lofi dah bagi. Okey, kita bincang yang dua orang ni dulu. Yang Lutfi ni. Nanti cikgu apa? Yang lain nanti cikgu PM. Bila awak PM nanti cikgu balas. Okey. So, kita tengok Edina punya dulu. Okey. Oh, baik. Okey, Edina punya dia bagi kat sini, dia kembangkan. Okey. Wah. Okey. X darab dengan 3X. X darab dengan positif Y. Kita dapat 3X kuasa 2 tambah XY. Okey. Tolak dengan 2Y negatif 2Y tolak darab dengan 3X jadi negatif 6XY. Tolak dengan 2Y kuasa 2. Negatif 2Y darab dengan Y. So jadi negatif 2Y kuasa 2. Okey. Betul. Lepas tu dia gabungkan yang ni. XY, positif XY dengan negatif 6 XY. Dia tolakkan dan tambahkan. So kita akan dapat 3X kuasa 2 tolak 2Y kuasa 2 tolak 5XY. Okey, ini betul. Okey. Oh, bukan 5XY. Okey, yang apa? Okey. Nombor 2 cikgu nak tengok kat Luffy ni ya. Luffy punya ada kesilapan sikit Luffy. Okey, yang nombor 2 tu. Nombor 1 pun Luffy salah ni. X darab dengan 3X jadi 3X kuasa 2 ni betul. Lepas tu alamak. Saya nak pula pakai dia ni. Okay. So Luffy punya salah kat sini. X darab dengan 3X. Betul lah ni. 3X kuasa 2. Negatif. Betul negatif 2
Y darab dengan 3X. Lutfi, macam mana awak boleh buat X darab dengan Y dapat 2XY? Lutfi, macam mana boleh X? Okay, X darab 3X jadi negatif 3X kuasa 2, betul? X darab dengan positif Y, kita akan dapat sepatutnya positif XY. Lutfi, salah tu. Positif XY. Okay. Yang ni negatif 2Y darab 3X, betul lah. Negatif 6XY. Betul. So yang ni negatif 2Y darab dengan Y dapat negatif 2Y. Betul. Ini salah kat sini, Lutfi. Keliru. Yang mana? Keliru. Keliru. Okay, buat satu-satu. Okay. So sepatutnya jawapan dia 3X kuasa 2. Tolak 5XY tolak 2Y kuasa 2. Okey, Lutfi, yang nombor 2 ni kenapa awak faktorkan P juga? Belah kanan ada tak P, Lutfi? Tak ada kan? So kita tak boleh faktorkan belah kanan tu, kita tak boleh faktorkan P juga, P lah. Sebab awak faktorkan P ni. So kalau awak kembangkan 5P darab dengan negatif 9, sepatutnya awak kena dapat 45P. Tapi dia tak ada bagi P kat sini. So tak boleh kita faktorkan P. So apa kita kena buat kat sini adalah kita kena faktorkan 5 saja. Okey, faktorkan 5. 5 kita jadi P kuasa 2 tolak 9. Okey, Lutfi? Dekat sini, macam mana kita nak dapatkan P kuasa 2 tolak 9 ni? Kita kena faktorkan lagi. So ni kena faktorkan lagi. Faktorkan lagi. So macam mana kita nak faktorkan? Kita gunakan konsep yang A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B, A tolak B. Okay, kenapa kita cakap macam ni? Okay, P kuasa 2 ni kita dah ada kuasa 2. 9 ni adalah nombor kuasa 2. Okay, 9 ni adalah nombor kuasa 2 sempurna. Okay, bila ada nombor kuasa 2 sempurna, so kita dapat 5 P kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Sama tak model dia punya bentuk sama dengan atas ni? A kuasa 2 tolak B kuasa 2? Sama. Okay, sama kan? So, kita boleh jadikan dia 5 P tambah 3 P tolak 3. Ni baru betul. P tambah 3 P tolak 3. Okay, faham tak? Okay. Azwan, buat apa Azwan? Sedang memahamkan. Sedang memahamkan. Sekejap lagi kita suruh Azwan pula buat. Dia ngelak dia kali ni. Dia tak bagi. Dia tak bagi pun. Tak faham. Tak faham Azwan? Okey. Jadi kita bagi soalan ni pada tip banyak kan. Okay. So itu cara kita nak faktorkan lah dan kembangkan. Jadi dua penilaian itu, kembangkan dan kita kena faktorkan. Okey. Kita tengok kepada soalan berikutnya. C. Okey, 2.2 menunjukkan sebuah bekas agar-agar. Okey, sepaket sebut agar-agar 2 gram boleh menghasilkan 1400 cm padu. Agar-agar itu jumlah sebut agar-agar dalam gram yang diperlukan untuk membuat 100 agar-agar dengan menggunakan bekas di atas. So dia cakap kat sini
Kalau 2 program, dia boleh menghasilkan 1400 cm padu. Okay, so dia nak bentukkan agak-agak dalam isi padu silinder dengan bentuk kuboid. Okay, untuk kuboid ni. So, mula apa kita kena buat? Kita kena dapatkan isi padu silinder dengan kita tambah isi padu silinder dengan isi padu kuboid ni. Okay, dimension dia semua dah bagi dah. Ukuran jari, tinggi semua dia dah bagi. Cuma kita kena masukkan formula lah. Okay. Cikgu bagi formula ni. Hazwan kena dapatkan isi padu gabungan pepejal ni. Okay. Isi padu silinder sama dengan pi j kuasa 2t. T tu dia tinggi dia. Dan isi padu kuboid panjang darab lebar darab tinggi. Okey. Hazwan, sekarang. Okey. YB. Cubalah. YB. Kita panggil YB apa ni? YB Hazwan. Yang lain boleh cuba. Sementara cikgu nak check jawapan-jawapan yang lain. Okey, Azwan, cikgu nak dapatkan isi padu silinder, Azwan. Sebenarnya
Okey, isi padu silinder awak boleh masukkan V sama dengan 22/7 darab dengan jari dia 7 kosong 2 darab tinggi dia 10. Okey, berapa isi padu dia Azwan? Ya. Nah, berapa isi padu ni? Isi padu dia keseluruhan. Tak, isi padu silinder. Seluruh isi padu. Silinder. Banyak saya kira. Awak buat terus ke apa? Azwan? Ha? Awak buat terus ke apa? Isi padu dah. So, kena isi padu silinder dulu. Berapa? Tak, yang isi padu. Cikgu dah bagi kat depan tu. Darab tinggi ke. 5J kuasa 2T. Ya. Bagi aku serius. Daripada tadi awak buat apa ke? Wadi Hazwan. Ada yang macam mana tak faham. Okey, formula dia pi J kuasa 2T. So, pi sama dengan 22/7. Kita bagi kat sini 22/7 darab dengan 7 kuasa 2 darab dengan 10. Oh, betul ke kalau macam ni? Jadi Macam simbol apa cikgu? 1540. 1540. Azwan buat apa Azwan? Oh, tak fokus Azwan dah terkeluar dah. Dia dapat 980. Okey, isi padu kubat pula. Ada je. Isi padu kubat. Panjang darab lebar darab tinggi. Panjang dia berapa Zan? Man? Panjang dia berapa? Oh, nak tanya yang T tu tinggi ke? Yes, yang ni T ni tinggi. Okey. 10. So ni tinggi. Okey. Ni pun tinggi juga. Okey Azwan. Panjang dia berapa Azwan? Oh, so jadi L tu lebar. Yes, L ni lebar. 20 Okey. kot. Panjang yang di sini 28. So ya, agak confused Nado punya Hello. cikgu singkatkan. Okey, Azwan. Okey, berapa Azwan isi padu kubat? Yo Azwan. Hilang ah. So ini unit dia dalam sentimeter padu. Azwan buka kamera Azwan. Saya nak tengok awak buat apa. Bila nak masuk Zoom kan, mesti kena buka video ke tak? Buka. Yes, buka. Okay, before saya buka, I want to keep you an open mind. Open mind, why? Tada! Boyo! Hello. Azwan Hello. awak
Hantar kat dalam WhatsApp rupanya. Awak mesti kau cikgu kenapa? Azwan, Hello, dengar tak? dengar. Okey. Panjang dan apa tadi? Panjang dan lebar tinggi. Panjang darab lebar darab tinggi untuk isi pada kubat ni. Apa isi pada kubat dia? Bila kau botak Naufal? 2 hari lepas. Botak ni tentera lah, satu lah. Bukan botak licin lah. Ya. Okay, 28 darab 20 darab dengan 9. So, kita dapat 5,040 sentimeter padu. So, jumlah isi padu dia kita tambahkan. So, kita akan dapat 1540 tambah dengan 5040. So, tambahkan. So, kita akan dapat 1540 dapat 6,580. Okay. 6,580 sentimeter padu. Okey, kenapa kita nak dapatkan isi padu keseluruhan ni? Sebab kita nak tentukan Screen tak ada bro. Screen dia tak ada pula. Oh, Dia jadi gambar berempat, gambar screen tu yang tak nampak muka ni. oh ya ke? Okey. Sekejap saya leave balik. Okey. So kita tengok 6,580 untuk isi padu gabungan pepejal tu, silinder dengan kubot. So kita dapat tu. And then apa kita buat itu, kita kena dapatkan berapa gram kan? Alright, nak dapatkan berapa gram. Okay, so kita kena gunakan kaedah yang dinamakan sebagai kaedah unitary. Okay. Masa form tu rasanya awak ada belajar Baru ada. unitary ni. Okay, guna kaedah unitary. Hello. Ya, dengar, saya dengar. Azwan. Hello. Okay. Ada mula hang dah. Okay. So, paket sebut dia cakap 20 gram. Dia boleh menghasilkan 1,400 cm padu agak-agak. Okay, agak-agak ni macam air lah. So, kalau kita bentukkan dia akan jadi pepejal. Okay, kita buat kat sini. 20 gram menggunakan kaedah unitary. 20 gram bersamaan dengan 1,400 cm padu. Okay, 1,400 cm padu. Tapi dalam soalan, bila kita tambahkan isi padu silinder dan isi padu kubot ni, so kita akan dapat total up dia 6,580 cm padu. So, bermaksud kita letakkan X. So, X tu kita tak tahu kan. X sama dengan 6,580 cm padu. Okey, macam ni kita nak dapatkan X ni gunakan kaedah unitary ni adalah bawah daripada sini, bahagi atas dia. Okey, bahagi atas darab dengan tentang. Darab dengan tentang. So, X adalah sama dengan 6,580 bahagi dengan 1,400 darabkan dengan 20. So, kita akan dapat jawapan dia lah. Berapa gram yang kita perlukan untuk
memasak ataupun menghasilkan 6,580 cm padu. Okey, Azwan tengah kira Wan? 54. Oh, 64 100 darab dengan 20. So kita dapat 94 gram. Okey, kita dapat 94 gram jelly powder ataupun serbuk jelly untuk menghasilkan 6,580 cm padu. So, saya boleh dapat? Sofi? Ya. Okey, kita gunakan dinamakan sebagai kaedah unitary. Okay, ini macam malam kita belajar unitary. Okey, soalan nombor 3A. Padankan tata tanda indeks berikut dengan pasangan yang betul. Okey, indeks kita belajar masa tingkatan 3. So, kita refresh back. 2 minggu lepas kita dah belajar indeks. Okey, Naufal. X kuasa 5 bahagi dengan X kuasa 2. Jadi apa? X kuasa 3. Okey, betul. X kuasa 3. Okey, Faiz. Negatif 2/3 kuasa 2. Kita akan jadi apa? Benda tu akan jadi, jawapan dia apa? Positif. Positif? Jadi Positif 3 per X kuasa 2. 3 per X kuasa 2. Tukar balik. Tak, yang 2. mana? Yang ni 4/9. Ke yang ni? Yang mana yang yang tu? Tu yang atas sekali. Yang ni atas sekali. Okey, yang ni atas sekali. Yang nombor 2 ni? 4/9. 4/9. Okey. 4/9. Okey, nombor 4 tak ada. Oh, wah. Terlajak je. Betul skip soalan. Hello. Hello. Dua muka surat cikgu tertinggal. Wah, kita abaikan. Okey, nombor 5. Tentukan sama ada data berikut adalah data kategori ataupun data numerik. Okey. Kita data kategori. Ni form 2 kan dia ni? Yes, form 2. Pengendalian data. Saya belum belajar sampai sini ya. Belajar lagi form 2. Saya rasa ke saya lupa. Tak pasti. Okey, kita tengok sini. Apa beza data berbentuk kategori dan data numerik? Kalau tak saya teka. Teka. Kalau data kategori dia macam dia ada 2 kumpulan. Kalau numerik saya rasa dia macam dia dalam satu kumpulan lah. Okey. Data kategori ni adalah berdasarkan kumpulan. Tapi dia tak kisah. 2 kumpulan ke, 3 kumpulan ke, 4 kumpulan dia tak kisah. Okey. So maksudnya kita ada data dia, mungkin data dia contohnya yang suka baca buku. Suka menonton TV, main game. So data-data tu adalah data-data berkumpulan lah. Tapi data dia bukan data secara numerical. Numerical ni adalah data yang berbentuk nombor. Oh. Numerik. Numerik tu maksudnya nombor. Numerical data. Okay. Numerical data tu nombor lah. Okay. So data numerical ni biasanya data dia 1, 2, 3, 3.2, 3.5. So
data-data ini data dia berubah-ubah 3.2 lah. So dia tak skala. Boleh jadi kategori ni boleh jadi data nombor, tapi dia tak ada ni. Dia tak ada ikut pattern. Contohnya macam ni. Okey, contohnya okey, Ali dapat markah dia 90. Abu markah dia 90. Azrul markah dia 80. 80. Okey, ni Naufal. Dia naik sikit. Naufal 85. Okey, Hazwan markah dia sama. 9, dia naik 90 sikit. Dia tambah sikit markah. Okey. Lepas tu kita ada Faris. So Faris kita ada 90 juga. Okey. So maksudnya kalau data dia hampir sama dan membuatkan ada pattern, kan? Dan pattern tu adalah dalam 3 atau 2 kumpulan tertentu. So dia boleh dikategori sebagai data kategori. Data murid 90 markah, data murid 80 markah ataupun data murid 85 markah. Dia boleh jadi kategori. Okey. Tapi numerical memang tak ada dalam bentuk abjad lah. So numerical is numbers. Numerical. Okey. Cukup padam. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Markah peperiksaan bagi murid tingkatan 3. Markah peperiksaan bagi murid tingkatan 3 ni dia tak menentukan. Ada yang dapat 95, ada dapat 91, ada dapat 92. Okey. So bermaksud data untuk markah peperiksaan ni dinamakan sebagai data numerik. Okey. Data numerik. Nombor 2, buah-buahan kegemaran bagi pekerja di syarikat P. Buah-buahan kegemaran bagi pekerja. Okey. So, buah-buahan kita ada tetapan. Siapa nak mangga, siapa yang suka lychee, siapa yang suka durian, siapa yang suka ni apple. Betul? So, dia ada kategori dia. So, bermaksud data ni disebut sebagai data Kategori. Data kategori. Okey. Right. So, soalan nombor 3 pula, bilangan buku yang dibaca dalam sebulan oleh sekumpulan murid. Bilangan. Numbers. Dalam bahasa Inggeris dia number. Number of student yang apa orang cakap dapat tu adalah data numerik. Alah, sayang tu nombor 3 dia soalan panjang pula. Kalau macam tu buat sebagai homework lah. Bagus juga. Nanti cikgu bagi yang soalan 3 dengan 4 ni. Okey. 3 dan 4 ni cikgu skip buku surat ni. Cuba tengok buku surat bawah tu. Tadi 141, cikgu jump terus 144. Buku surat dia. Okey, tak apa, nanti cikgu snap bagi kat dalam WhatsApp, buat dia sebagai homework. Boleh? Boleh. Okey. Oh, baru sedar. Apa soalan 64 tak ada. Nombor 3 dengan nombor 4 tak ada. Nombor 3 ada. 3 yang ni ada. 3A ada. Yang A. B, C tak ada. Dia terlangkau nombor 5 kan. So 3, 4 tak ada. Okey, tak apa. 3 dengan 4 yang B, 3B, C dengan soalan 4, semua 4 tu kita bagi sebagai homework. Ada satu soalan objektif kat sini. Okey. Ya, Naufal. Apa perasaan awak bila kena botak?
Kena botak ke memang awak nak botak? Saya tak ada macam potong skill lah, jadi paksa lah. Dipaksa? Bukan dipaksa, apa, kan buruk jadinya, jadi botak je lah, lagi senang. Bukan nak pergi keluar, nak bergaya ke apa. Dapat COVID adalah. Okey. Rasanya keluar dapat COVID. Tak baik ni tu. Okey. Rasakan gambar advance di bawah. Loretkan rantau yang mewakili P tanda. P tanda ni. P tanda. P tanda bermaksud set yang bukan set P. Okey. Bukan set P. Okey. So maksudnya kalau bukan set P adalah yang di luar P lah. So pasal logika di sini. Okey. Oh, Q sekali. Okey, Q kita masuk sekali sebagai log ikan ni. Okey, awak just log ikan kecuali yang P bulat tu. Okay, so P bukan P. Okay, nombor 2. Diberi set M sama dengan 1, 2, 3. Senaraikan semua subset bagi set M. Okay, diberi set M sama dengan 1, 2, 3. Senaraikan semua subset. Okay, kalau dia bagi kat sini 1, 2, 3. Macam ni kita nak dapatkan subset. Okay, subset bagi M. Okay. Kalau subset tu adalah senarai set-set gabungan set-set lain berdasarkan daripada unsur yang dibagi kat situ. Okey. Gabungan set-set. So contoh macam ni. Oh, nampak lama masuk balik. Okey. Contoh kat sini, yang pertama untuk subset dia mesti ada set kosong. Okey. Set kosong adalah bentuk macam ni lah. Okay, set kosong kan. Set kosong. So kita boleh labelkan sebagai bulat slash. Itu set kosong atau kita boleh buat macam ni. Curly bracket tu tak ada apa-apa unsur dalam tu. So itu dinamakan sebagai set kosong. Dalam subset kita kena letakkan set kosong. Kena ada set kosong. So kita buat start dengan set kosong lah kat sini. Okay. Curly bracket set kosong. Kedua, set dia apa? Set dia adalah set 1. Set unsur 1. Lepas tu set unsur 2. Okey. Lepas tu set unsur 3. Alright. Lepas tu set unsur 1, 2. Okey. Set 1, 2. Lepas tu set unsur 1, 3. Alright. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 3. Lepas tu 2, 3. 2, 3. Okey. 2, 3. Lepas 2, 3 kita ambil semua. 1, 2, 3. Okey. Mula set kosong. Set 1. 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 dan 1, 2, 3. Okay. Sorry, ada problem. Okey, tak apa. Nanti awak tengok balik dekat dalam video recording dan cikgu bagi link. Nanti cikgu bagi link nanti video YouTube. Okey. Okay. So, tapi jangan lupa subscribe Kena subscribe YouTube. Apa dalam FB ke apa? YouTube. Oh, Okay. So ini adalah subset dia untuk subset M. Bila unsur dia adalah 1, 2, 3. Okay. Cuba kita tengok bilangan set M tu ada berapa, subset M tu ada berapa? Kita ada 8 kan?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, macam mana kita nak tentukan ataupun nak check sama ada kita punya subset ni cukup tak cukup? Okey. Kita tengok bilangan set dia, bilangan unsur kita ada berapa. Okey. Katakan bilangan dekat depan ni bilangan unsur dia adalah 3. Okey. So formula dia adalah 2 kuasa n. Okey, 2 kuasa n. Okay. 2 kuasa n. Okey, 2 kuasa n sama dengan apa? 2 kuasa 3 kan? So kita akan dapat 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okey, so jumlah subset bagi M adalah 8. Kalau bilangan unsur dia ada 2, so 2 kuasa 2. So ada 4 je subset dia. Kalau 2 ada 4 unsur, 2 kuasa 4. So dapat 16. 16 subset lah kena buat. Banyak sikit lah dia punya kan. Ni baru 8 kan. Tambah lagi 8. Kita dapatkan tu. Okay. Boleh tak Zuan? Setakat ni boleh. Setakat ni boleh Okey, kita pergi ke ni dah habis lah. Subset tadi. Nombor okey. Okey, rajah C. C rajah 5 menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS dan sebuah segi empat tepat TUVW. Diberi parameter segi empat tepat TUVW ialah 56 cm. Okey. PQ sama dengan 20 cm dan UR sama dengan 8 cm. Cari panjang dalam sentimeter bagi TU. Okey. Cari panjang bagi centimeter. Cikgu tak ada internet. Oh, okey. Cikgu tahu. Okay, Zina kalau yang dengar tadi. Okay, cikgu tengah rekod. Okay. So, kita tengok sini. TW dari 13. Bagi apa lagi? Dia bagi TUV. Parameter TUV. TUVW 56. Juga sebuah segi empat sama PQRS. So segi empat sama. Labelkan tanda ni. Okey. Dan sebuah segi empat tepat TUW. Okey. Diberi parameter segi empat tepat TUW sama dengan 56. Dan PQ. PQ adalah 20 cm. Dan UR sama dengan 8. UR sama dengan 8. Okey, SU berapa ni? Kalau kita boleh tengok sini. Panjang SU 16. 16. Okey. 16. So dia nak dapatkan TU kan? Panjang TU. 16 apa? SR? SU. SU. Yes, SU. Okay. Dia tak bagi penunjuk lagi. Tunjukkan apa? Kita bagi 4 TU. Kita adalah 56. Okay. So kat sini dah 13. Okay, parameter kan? Okay, parameter dia bagi 56. So maksudnya 13 tambah
13 tambah Y tambah Y. Kat sini kita panggil Y dan ni Y. Lepas ni 13 dah tahu lah. Sebab dia rectangle kan. 13 sama dengan 56 parameter dia. So 26 tambah 2Y sama dengan 56. So 2Y sama dengan 30. So Y sama dengan 30 bahagi 2. So dapat 5. 26 kan yang tu kat sini. Yang mana? Yes, yang ni. 13 tambah 13. So maksudnya Okay. panjang TU apa? TU sama dengan 15 cm. CM. Ya, cm. Okey, cari luas dalam sentimeter persegi kawasan berlorik. Okey, luas kawasan berlorik. Okey, kita tahu luas kawasan berlorik ni kita boleh buat dapatkan daripada hasil luas segi empat sama PQR dan S. Sebab dia tahu dia adalah segi empat sama kan. So semua panjang dengan lebar dia sama. So kita boleh dapatkanlah terus luas PQRS adalah sama dengan 20 darab dengan 20. So should be awak akan dapat 2 kali 2 4. So dapat 400 cm persegi. Itu untuk luas PQRS. Tapi kita ada kawasan di sini. Cikgu labelkan warna biru ni. Okey. Ada warna biru ni. So macam mana kita nak dapatkan? So kita keluarkan sikit lah segitiga warna biru ni. Okey. Kita ada S, U dengan T. TU kita dah dapat dah 15. Okey. SU kita dapat, dia dah bagi dah 16. Sebab dia bagi UR 8. So SU adalah 16. Sebab PQ adalah 20. So, boleh tak kita dapatkan TS kat sini? Dengan kita menggunakan teknik teorem Pythagoras. Okey. Bab terakhir tingkatan 1. Okey. TS sama dengan punca kuasa 15 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2. Kenapa kena tolak? Sebab 15 kejap. Something pelik kat sini. Kejap Saya nak check. Ada salah ni. Short intermission. Tiga belas tambah 13 26. So 56 tolak 3. So 56 tolak dengan 26 kau dapat 30. 30 bagi 2 15. 15. Betul lah tu. UR dia bagi 8. UR dia bagi 8. So siapa bagi 16 tadi salah. Bukan 16. Kalau di sini 8 12. Mana beza ni? So ni 8. Ni 12. Okey. Okey, ni 12 kuasa 2. So
Kenapa cikgu bagi kena buat tolak? Sebab yang dekat sini 15 ni adalah dia punya hypotenuse. Okay, hypotenuse kena tolak dengan bersebelahan ataupun bertentangan. Tak kisahlah yang mana bertentangan awak. Misalkan hypotenuse mesti tolak dengan sisi satu lagi. Dia tak boleh tambah. Tapi kalau nak dapatkan hypotenuse kena tambah. Okay, so kalau kita darabkan, kita kuasakan, so kita akan dapat 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Lepas tu punca kuasakan, kita dapat TS dia 9 cm. So 9 lah. So 9. So kita boleh dapat dah luas TSU1 atau UTS. Okay, luas segitiga TUS sama dengan 1/2 darab tapak dia 9. Tapak dia 9 darab dengan 12. So 1/2 darab 9 darab 12. Cuba kirakan Nafal, berapa Nafal? Berapa? Berapa? 54. 54 cm persegi. So nak dapatkan luas kawasan Blorette, kita tolakkan. So luas Blorette sama dengan luas PQRS tolak dengan luas TUS. So kita dapat 400 tolak 54. So kita akan dapat apa ni? Lutfi, berapa? Tiga empat enam. 346 cm persegi. So, inilah jawapan dia. So kita kena dapatkan luas keseluruhan segi empat sama tu tolak dengan luas segi 3 bersudut tegak tu. Segitiga di US. Okey. Ini tak sikit buat 5. Okay. Darjah 6 menunjukkan sebuah prisma. Okey. Nombor 6 ni cikgu tinggalkan sebagai homework sebab dia nak kena lukis 6A ni. Okey, 6A homework. Okey. Kita tengok 6B. Okey. 6B jadual nombor 1 menunjukkan harga sebuah buku latihan dan sebatang pen. Okey. Jimmy membayar Z untuk membeli X. Z ringgit Malaysia untuk membayar Z buah buku latihan dan Y batang pen. Ungkapkan dalam sebutan X dan Y. Okey, cikgu dapat makluman daripada mana? Daripada Sifu Ahmed, daripada apa? Ustaz Ihsan. Dia cakap kelas kita sampai hujung bulan ni. Sampai akhir tahun. Lepas tu kita rehat. Lepas tu kita rehat bulan 1. So, maknanya untuk form 4 siapa nak masuk boleh mendaftarkan diri. Ini iklan mendaftar diri dengan Ustaz Ihsan di tempat 4. Faham tak Nafal? Yep. So Nafal rasa nak pindah sekolah ke tak nak? Pindah sekolah rasa masuk college vokal. College vokal, kenapa masuk sana? Kenapa nak masuk? College vokal apa? Vocational. Vocational. Vocational Sepang. Yang ke kat
Oh, sendiri yang pilih Dekat boleh pelak sini lupa. Kuala Langat je. Dah ni, dah apa? Dah isi borang dah? Dah. Okey. Minta program apa? Ya, mata pelajaran tu khusus Khusus apa? elektronik. Elektronik. Okey, kenapa tak ambil sekolah menengah teknik? Tak pasti. Sekejap. Dekat mana awak pilih? College vocational mana? Ya. Okey, memandangkan kita tengah bincang tadi pasal sekolah menengah teknik, college vocational. Okey, dekat sini cikgu nak tahu siapa yang mohon sekolah asrama penuh? Saya. Luffy mohon habis. Siapa lagi? Faris? Ya. Apa sekolah menengah teknik? Saya. Saya pun tulis juga. Nafal. Kenapa? Sekolah menengah mana? Saya rasa yang dekat-dekat macam Kuala Lumpur lah. Oh, itu sekolah teknik, bukan sekolah college vocational. Tak pasti Shah Alam ke Sepang. Dia biasanya apa tu untuk college vocational untuk okey. So maksudnya awak punya program dia 4 tahun tau, Nofal. Okay, program untuk college vocational tapi kasi tak ada. Dia yang ada sekolah menengah teknik. Untuk masuk yang ada ujian kan, sekolah pendidikan selection khas tu adalah sekolah menengah teknik. Okay. So kalau yang paling dekat awak cakap KL ada satu ni namanya Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur di Setapak. Oh, awak nak ambil pengajian kejuruteraan elektrik lah dengan elektronik? Ya. Khusus cikgu. Okay, siapa? Faris tadi nak masuk sekolah teknik mana, Faris? Teknik Melaka. Teknik Melaka? Teknik apa tu? Saya tak pasti sebab tak ingat. Dah lama mohon. Sekejap, Melaka ada teknik ke? Tak ingat lah kat mana. Bukit Piatu Rasanya. Sebab Melaka Tengah jadi college vocational. Sekejap cikgu tek. Sekolah menengah teknik Melaka. Dia satu negeri teknik Melaka. Bukit dah. Bukit Piatu. Sekolah menengah teknik Bukit Piatu. Oh, pilih situ. Terus? Alright. Ambil bidang apa? Kursus apa? Elektrik kan? Elektrik juga? Wah. Kenapa tak try mechanical? Tak minat. Tak minat? Okay. Sebelum cikgu nak tanya, awak pakai kacamata kan? Ya. Rabun biasa ke rabun warna? Rabun biasa, rabun jauh. Rabun jauh, okey. Tak apa. Untuk pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, siapa rabun warna tidak boleh mengikuti program itu. Amaran diberikan sejak cikgu daripada Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Serban. Sekolah Teknik Tuan Jaafar tu dia masih ada lagi, masih wujud lagi Sekolah Menengah Teknik lah. Dia bukan dah bertukar jadi college vocational. Dia dah masih Sekolah Menengah Teknik. Okay. So setiap negeri ada Sekolah Menengah Teknik. Dekat Kuala Lumpur ada Teknik Kuala Lumpur, dekat Tapak. Tapi dekat Selangor tak pasti teknik apa. Rasa tak ada kot. Sebab semua dah merge jadi college vocational lah. Macam kat Sekolah Menengah Teknik Sepang, dia tukar jadi college vocational Sepang. Tak cakap cikgu. So yang ada KL, JB,
TIJB lah, Sekolah Menengah Teknik JB. Pahang ada satu, kena tengok balik lah Sekolah Menengah Teknik, cuba dah lupa. Dia ada 9 je Sekolah Menengah Teknik dekat Malaysia ni. Okay, Sekolah Menengah Teknik dekat Malaysia ada 9 saja. So tahun ni agak ramai kami minta Sekolah Menengah Teknik. Okay, so siapa dapat Sekolah Menengah Teknik, cikgu bagi ucapan tahniah dan takziah. Oh. Sebab pengajian penyertaan elektrik tu boleh dikatakan antara killer subjek. Killer subjek. Okay. Tapi tak kisah, tak ada masalah. Killer-killer pun cikgu dapat juga sampai ke peringkat pengajian PhD. Killer kan? Okay. PhD in Electrical and Electronic Engineering. Okay, baik. Kita tengok soalan nombor 6. Jada nombor 1 menunjukkan harga sebuah buku dan perhatian dan sebatang pen. Okay, kita ada buku dia RM2, pen dia RM1.5. Okay, Jimmy membayar Z-RM. Okay, so ungkapan apa yang kita boleh buat kat sini? Ungkapan. Oh, Z dalam sebutan Y. Okay. So, Z dalam sebutan Y maksudnya Z ni kita kena jadikan sebagai perkara rumus. Rumus. Yes, perkara rumus. Contohnya perkara rumus lah. Y sama dengan 3X tambah 1. Y ni adalah sebagai perkara rumus. Dalam sebutan apa? Dalam sebutan X. Ni sebutan X. Ini perkara rumus. PR. Okay, perkara rumus. Okay. So maksudnya kat sini kita ada Z sama dengan buku latihan RM2 kan? So 2X tambah dengan 1.5 Y. Okay. Z sama dengan 2X tambah 1.5 Y. Novel, bawa cikgu perasan. Untuk masukkan ke Sekolah Menengah Teknik, dia punya peperiksaan dia agak susah tau. Mencabar. Dia boleh dikatakan level macam sekolah asrama penuh je. Oh. Walaupun dia Sekolah Menengah Teknik, jangan pandang biasa-biasa saja je. Tahu mesti agak susah. Yes. Walaupun dia just sekadar Sekolah Menengah Teknik je. Tapi cuba bayangkan depan awak ni adalah bekas pelajar Sekolah Menengah Teknik. Teach me sensei. Teach sensei Okay, nombor 2. Okay, tadi ungkapan dia simple je. Z sama dengan 2X tambah 1.5 Y. Okay. Nombor 3. Diberi X sama dengan 3. Y sama dengan 4. Cari jumlah yang dibayar oleh Jimmy. Okay. So kita ada salin balik. Z sama dengan 2X tambah 1.5 Y. Okay. So X dia bagi 3. Y dia 4. So gantikan 3 dengan 4 tu lah. So Z sama dengan 2 darab dengan 3 tambah 1.5 darab dengan 4. Okey. Lofi, tolong kirakan tu cikgu. Berapa dapat tu? $12. 12. Okey. 12. Okey, betul. 6 tambah 6, so dapat 12. Okey. C. Jadual 62 menunjukkan skor yang diperoleh sekumpulan murid dalam kuis matematik. Okey. Skor 1, 2, 3, 4, 5. So bilangan murid dia berdasarkan pada itulah 1, 3, 6, X, ada 3, ada 2. Okey. Hitung nilai X jika mean score murid ialah 2.6. Okey.
Kalau kita ada skor, kita ada bilangan, nak dapatkan min, kita kena darabkan bilangan murid, darab dengan skor dia. Lepas tu tambahkan, bahagikan dengan bilangan murid. Okey, yang atas darab dengan yang bawah. Okey, atas darabkan dengan yang bawah. Semua ni darab dengan yang bawah. Lepas tu tambahkan sebelah menyebelah. Okey, tambahkan. Okey, so maksudnya kosong darab 1 dapat kosong. Tambah 1 darab 3, 3. Tambah 2 darab 6, 12. 12. Tambah 3 darab X jadi 3 3x. X. Tambah dengan 4 darab 3, 12. 12. Tambah 5 darab 2, 10. 10. Bahagikan dengan berapa? Bahagikan dengan 1 tambah 3 tambah 6 tambah X tambah 3 tambah 2 sama dengan min tadi, iaitu 2.6. Okey, kat bahagian atas kalau kita tambahkan kecuali 3x dapat berapa tu? 37. 37, 24, 24, 34, 37. Okey, bahagi dengan 1 tambah 3 tambah 6 tambah 3 tambah 2, 5. Berapa? 15 kan? 15 tambah X sama dengan 2.6. Okey. Pindahkan 15 tambah X ni ke belah kanan. So jadi darab. So 37 tambah 3X sama dengan 2.6 darab dengan 15 tambah X. Okey, darabkan. So bila dia tambah X tu, kita kena kembangkan kurungan. Kita, ataupun dalam Azul cakap kena hapuskan kurungan tu. Azul YB Azul cakap hapus. Okay, so dapat 37 tambah 3x sama dengan 2.6 darab 15 dapat berapa? Nafal? 12.5. Berapa? 29. 29 39. 39. Oh, betul. Tambah dengan 2.6 X. 2.6x. Yep. Okey. So, kita pindahkan yang berkaitan dengan X tu ke belah kiri. Dan yang tak berkaitan pindahkan ke belah kanan lah. So, dekat sini kita ada 2.6X ni pindahkan ke belah kiri. Yang 37 pindahkan ke belah kanan. So, kita akan dapat kat sini 3X tolak 2.6X sama dengan 39 tolak dengan 37. So 3 tolak 2.6X jadi 0.4 X sama dengan 2. So X sama dengan 2 bahagi dengan 0.4. Okey, Faiz dapat berapa Faiz? Dapat 5. 8 dapat 5 Dapat 5. So X dapat 5. So maksudnya nilai X dia adalah 5 lah. So X sama dengan 5. Jika okey, nombor 2, jika skor median murid ialah 2. Okey, median maksudnya apa? Skor yang di tengah kan? Okey, skor di tengah. Okey, X sekarang ada sama dengan 5. Okey, dia cakap jika skor median weight ni adalah 2, hitung nilai maksimum bagi X. Oh, nilai maksimum Dia skor median. Okey.
Jadi kena dah semua pasal tambah semua ke? Bukan. So dia tak boleh ikut sama yang atas, duduk pada jawapan atas. Dia kena yang apa tu asing-asing. Okey. Ni So median dia adalah 2. Okey, median 2. Median dia 2. Okey. Median dia tengah. Okey, kita tengok 1 tambah 3 tambah 6. Berapa? 10. 10. Okey. 10 Okey. So kalau nombor pertama untuk 2 adalah okey. So maknanya kalau 10, so 10 di sini, 10 di sini. Okey. So maksudnya di tengah-tengah ni adalah nilai dia lah. So kat sini adalah 2, ini adalah 3. So tak boleh lah. So dia kena keluarkan sikit lah. Oh. Okay, so maknanya bahagian belah kiri mesti dapat 9. Kita pakai 9 lah. So dia punya dapatkan 2. So secara maksimum nilai media dia dah ni. So 9. So ni skor bahagian belah kanan dia adalah 2 lah. So 2. So 9. So nak pastikan median dia adalah sama. Ha. 9. Dua. Maksudnya 2 yang terakhir ni adalah di sinilah. Kalau tidak nanti dia akan dapat selain daripada 2. Sebab dia nak dapat median dia 2 kan. So 9. So masuk kat sini. So ni tambah 1 dapat 10. Okey, 9 adalah keseluruhan antara X tambah 3 tambah 2. So X tambah 3 tambah 2 sama dengan 9. So X sama dengan 9 tolak 3 tolak 2. So kita akan dapat 9 tolak 5 dapat 4. Okey. Nilai maksimum bagi X sama dengan 4 bila median dia adalah 2. So jika median dia adalah nak bagi 2. Dia tak boleh lebih daripada. Okay. Kalau dia bagi 10 tak boleh. So kalau 10 kalau dia ambil tu dah masuk ke nombor ketiga, skor ketiga. Tak boleh juga kalau 10. Macam tekan dengan 10 kan. 10, yang ni 10, ada satu dekat sini. So confirm yang satu adalah skor yang ketiga. Pun tak boleh. So yang the best one is 9, kita kurangkan 1 tu untuk yang kedua tu, yang terakhir 2 tu. So kita dapat median dia 2. So kena ada 9 dan 9 di belah kiri dan kanan dia. Boleh? Dapat dah ni? So nilai maksimum dia X adalah 4 bila median dia adalah 2. Okay, kita berhenti setakat sini. Nanti cikgu akan bagi soalan nombor 3 dan 4 tu sebagai kerja rumah. Cikgu akan bagi dan hantar kat WhatsApp. Boleh? Kelas?